Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid kelas 2 Akrab. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Ethan. Okey. Sekejap Muadah masuk ke kanan pula. Okey. Baik. Sekejap cikgu share screen cikgu. Mana cikgu buat? Okey, semua nampak screen? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi pada hari Jumaat hari itu kita dah belajar reka cerita darab. Okey, cikgu dah semak beberapa jawapan. Okey, boleh terima lah jawapan semua. Cuma perlu ada beberapa murid yang perlu ayat dia lebih lengkap lah. Lebih lengkap. Bukannya tak tapi perlukan lebih lengkapkan lagi. Okey. Okey, tak apa, itu tak ada masalah. Okey, jadi daripada reka cerita tu kita akan masuk kepada penyelesaian masalah darab. Okey. Sebab dua benda tu berkaitan reka cerita ni dah ada jawapan dalam tu. Cuma kita buat cerita saja. Tapi dalam penyelesaian masalah ni dia tanya untuk kita selesaikan jawapan tersebut. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, ini boleh tengok dalam buku teks muka surat 118 jilid 1 masih jilid 1. Okey, tapi tengok sini betapa. Cuma cikgu bagi tahu sajalah makluman kamu. Okey, tengok sini je lah. Okey. Jadi dekat sini. Okey, soalan yang pertama ni, okey, dia kata Arif beli 4 paket biskut. Okey, setiap paket ada 8 keping biskut. Kira jumlah biskut. Okey, di sini dia sertakan dengan panggil gambar sekali. Okey, ada biskut, ada 4 paket. Macam yang disebutkan dalam soalan ni, 4 paket. Dan dalam setiap paket tu ada 8 biskut. Dia hanya nyatakan sajalah. Kita tak tahu dia tak tunjuk pun jumlah sebenarnya, tapi dia kata dia nyatakan dekat gambar tu 8 biskut. Okey, so kita follow sajalah. Okey. Jadi siapa boleh beritahu cikgu apa maklumat yang kita dapat daripada soalan ni? Macam yang kita buat tambah dengan tolak itulah. Jadi maklumat ni apa? Siapa boleh beritahu? Jawapan ke? Bukan jawapan, maklumat. Macam hari tu kan kita belajar penyelesaian masalah darab kan. Penyelesaian masalah tambah dengan tolak. Kita kan kena buat step by step tu. Kita cari maklumat dulu. Lepas tu baru kita tengok apa soalan nak. Lepas tu baru kita buat ayat matematik. Lepas tu kita buat bentuk lazim untuk Empat selesaikan. kumpulan grup. Yeah, okay. Yang pertama sekali, Ethan kata kita ada 4 kumpulan lah. 4 kumpulan tu dapat dari mana? Daripada 4 paket biskut. Daripada 4 paket biskut ni. Maklumat yang pertama ialah 4 paket biskut ni lah.
4 paket biskut ni iaitu 4 kumpulan. Okey, so kita keluarkan dekat sini. Nombor 1 ialah 4 paket. Ataupun sama dengan 4 kumpulan. Okey, yang kedua. Apa dia yang kedua? Yang kedua, maklumat apa yang kita dapat? 8 ahli Cikgu Farhan. 8 ahli. Okey, mana yang 8 ahli ni? Ada 8 keping ni, 8 keping biskut dalam setiap paket. Kerana dia kata setiap paket ada 8 keping biskut. Maknanya 8 biskut ni iaitu ahli. Ataupun sama dengan 8 ahli dalam setiap kumpulan. Bukan 8 ahli sahaja tau. 8 ahli dalam setiap kumpulan. Satu kumpulan ada 8 ahli. Kalau ada 4 kumpulan, berapa ahli? Okay, jadi, apa soalan yang diminta? Apa soalan yang diminta? Adam punya ni. Jumlah biskut. Yes, jumlah biskut. Okey, jumlah biskut. Okey, kalau dalam tambah dalam penyelesaian masalah tambah, jumlah ni maksudnya apa? Jumlah means total. Jumlah tu maksudnya total ataupun tambah kan. Okey. Jadi jumlah tu maksudnya jumlah ialah tambah lah. Jumlah ialah operasi tambah. Kalau sebelum ni lah. Okey. Jadi kita nak guna apa dia sebenarnya? Nak guna tambah ke nak guna darab? Aku boleh beritahu cikgu. Kita nak guna tambah ke nak guna darab? Darab. Tambah. Kalau guna tambah boleh ke? Boleh. Boleh. Cikgu, multiplication. Apa dia? Multiple question? Cikgu Farhan. Ya. Multiplication. Multiplication, darab. Okey. Okey, sebenarnya, kita nak selesaikan ni Okey. Kita boleh guna dua-dua cara. Sebab apa? Sebab apa kita boleh guna dua cara? Sebab darab ialah tambah berulang. Sebab itu dia gunakan ayat jumlah. Dia kata apa? Kira jumlah biskut. Sebab apa? Jumlah tu berkaitan dengan tambah. Tapi dalam darab pun dia guna jumlah. Sebab apa? Sebab darab tu ialah tambah berulang. Okay, so darab dan tambah ini ialah satu benda proses yang sama. Cuma darab ni dia ada kaedah dia sendiri. Dia boleh guna tambah tapi dia ada juga kaedah yang lain. Okay. So basically dia darab ni ialah tambah. Okay. So kalau kita nak guna tambah pun boleh, kita nak guna darab pun boleh. Tapi kalau benda yang sikit bolehlah kita tambah berulang-ulang. Tapi kalau dia melibatkan tambah hingga beratus-ratus, so tak sesuai lah kalau kita nak gunakan tambah, kita kena guna darab lah. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana. Okey, tadi kita ada kumpulan, ada 4 kumpulan kan. Kita ada 4 kumpulan biskut. Okey, 4 kumpulan. 4 kumpulan, lepas tu ada 8 ahli kan. Okey. Jadi kita akan darabkan 4 dengan 8 lah, betul? 4 dengan 8. Okey, jadi berapa jawapannya? Okey. Jadi kita boleh buat dalam bentuk lazim lah. Okey. 4 darab 8. Okey, berapakah 4 darab 8? Berapakah 4 darab 8? 32. 4. 32. Okey, betul. 32. Okey, bagus. 32. Jadi 2 tu sebab 4 dengan 8 ni dia kat tempat sar kan.
So kita letak 2 ni di bawah ni, di bawah 8 dengan 4, 3 ni di hadapan lah, 3 ni di tempat 10. Okay. Macam ni. Okey, jadi 32. Okey. So, macam mana pula cikgu kata yang boleh guna tambah tu? Okey. Jadi dia kata dalam satu paket biskut ni ada 8 kan? Sini ada 8, sini ada 8, sini ada 8, sini ada 8. So dia nak jumlah semua biskut. So kita tambah je lah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Dapatlah jawapannya berapa. So 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan sama juga 32 lah. 32. Yes. Okey. Jadi dia ni benda maksud yang sama. Okey, ni dengan ni sama. Okey, sebenarnya 8 ni ada 4 kali. Samalah dengan ni. 4 kali 8 ni maksudnya 8 tu ada 4 kali. Okey, 8 tu ada 4 kali. Ini 8 yang pertama, 8 kedua, 8 ketiga, 8 keempat. Ada 4 kali 8 tu berulang-ulang. Jadi benda ni ialah benda yang sama. Sebab tu cikgu kata boleh guna tambah dan boleh guna darab. Okay, tapi kalaulah dia darab dengan 100 ke, takkan kita nak tambah sampai 100 kali kan? Itu kita kena guna darab lah. So kalau setakat benda yang sikit-sikit ni tambah baru 4 kali tambah ni, tak apalah, boleh kita guna tambah. Tapi kalau dah banyak sangat, sampai 20 kali tambah, 30 kali tambah, buat apa kita nak bazir masa kita tambah sampai banyak-banyak macam tu. Lebih baik kita gunakan darab. Bila darab ni kita kena hafal lah CV tu, kena ingat. Ataupun kita boleh kalau susah sangat nak ingat, kita gunakan kaedah yang lukis macam cikgu cerita tu lah. Okay. Cikgu pernah ajar sebelum ni, ada 4 kumpulan kan? 4 tu 4 kumpulan. So 4 kumpulan. 4 kumpulan, dalam tu ada 8. Tu mungkinlah 8. Tapi ini pun ambil masa jugalah. Kan? Kalau dah banyak macam ni, kamu nak kira 8 dah lukis, nak kira pula 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih baik kita hafal lah. Sebab kalau kita buat latihan banyak-banyak, kita akan ingat lah. Okay. Okay, selesai satu soalan. Ada soalan nak tanya ke? Tak ada. Okay, kita masuk soalan yang kedua. Okay, sekejap . Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay. Adam, kamu punya kipas tu bising sangat. Okay. Jadi soalan ni, yang kedua ni pula ialah soalan latihan dalam buku teks muka surat 121. Okay, jadi kita tak akan buat latihan tu. Latihan lain cikgu akan bagi. So latihan ni kita akan bincangkan kat sini. Alright. Soalan dia baca kat. Ya. Jilid 2 ke? Jilid 1. Masih jilid 1. 1. Okay. Tak apa, tengok sini je. Tengok sini dulu. Tengok skrin dulu. Apa? Tak apa. Ini untuk kita bincang dulu. Nanti latihan cikgu bagi yang lain. Okay? Okay. Okay, jadi soalan dia, Jasni beli 2 keping pelekat. Okay, Jasni beli 2 keping pelekat. Setiap pelekat, Adik. Okay, setiap pelekat ada 9 gambar. Okay, maknanya berapakah jumlah gambar? Okay, dalam ni dah ada gambar. Sebelah ni ada 2 pelekat kan. Ini pelekat yang pertama ni ada buah-buahan dan pelekat kedua ni ada haiwan. Jadi dalam setiap pelekat ni ada 9 gambar. Jadi dia tanya berapakah jumlah gambar? Okey, jadi apa maklumat yang pertama yang kita boleh dapat dari sini? Maklumat pertama.
Sini. Maklumat pertama apa dia? Sini. Main sini kan adik. Main sini adik. Itu anak buka kelas dia. Sini adik. Ada. Adik ada main sini. Ada jawapan tak? Sini. Kelas. Apa maklumat pertama? Situ main. Cikgu. Ha. Cikgu. Ya. Iten buat. Item apa dia? Yang beli 2 keping tu. Beli 2 keping lah. 2 keping pelekat ni. 2 keping pelekat ni ialah maklumat yang pertama iaitu 2 kumpulan lah. 2 keping tu ialah 2 kumpulan. Okey, yang kedua apa dia? Pelekat ada 9 gambar. Ya, 9 gambar. Ada 9 gambar ni ialah sebagai ahli dalam kumpulan tersebut. Okey. 9 gambar ialah 9 ahli dalam setiap kumpulan. Okey. Jadi apa yang soalan minta? Soalan minta benda yang sama saja. Dia akan, kalau dalam darab ni, dia akan ayat yang digunakan lebih kurang sama. Iaitu dia minta jumlah gambar. Nampak jumlah. Tadi kan jumlah biskut. Sekarang jumlah gambar lah. Yang ni dia akan gunakan jumlah je. Sebab jumlah ni berkaitan dengan tambah. Okey. Okey, jadi kita akan tengok dekat sini iaitu kita ada 2 kumpulan tadi. 2 kumpulan dan kita ada 9 ahli setiap kumpulan. Maka kita akan jadikan ayat matematik ni 2 darab 9 sama dengan berapa jumlah semua ahli ni. Okey, so kita akan buat daripada ayat matematik ni kita akan tukar kepada bentuk lazim lah. 18. Yeah, berapa jawapan dia? 18. 18. Okey. Ini bentuk lazim. So 18. Ini tempat sah kan? Ini tempat sah. Ini tempat sah. Ini tempat puluh. Okey, 18 dia tak boleh letak lah dua-dua dekat sini kan? Letak 8 dekat tempat. Akan tempat sah. 1 dekat tempat puluh. Okey, so 18. Right. Dan kita juga boleh buat dalam bentuk tambah berulang. Okey, satu kumpulan ni. Tadi satu kumpulan pelekat tu ada 9 gambar. Satu kumpulan pelekat lagi ada 9 gambar. So kita tambah je dulu. Dapatlah jawapan ni berapa. Sama juga 18 lah. Okey, boleh? Boleh ke? Adam, kamu punya kipas tu kuat kan bunyi ni? Okey, boleh tak? Boleh faham Boleh? Okey. So kita masuk soalan ketiga. Soalan ketiga iaitu kuteks, masih lagi soalan dalam kuteks tu. Soalan yang ketiga lah sebab soalan yang kedua ialah berkaitan dengan bahagi. So cikgu lompat terus soalan ketiga. Okey, soalan tiga ni berkaitan dengan darab. Okey, dalam ni dia perbualan 2 orang murid lah, iaitu Molly dan Raj. Okey. Molly kata apa? Molly kata saya ada 1 kotak berisi 5 biji kek. Okey. Kemudian Raj pula kata saya ada 3 kotak kek yang sama. Okey. Sama macam Molly lah. 3 kotak. Tadi Molly ada 1. Dia ada 3 kotak yang sama. Setiap kotak ada 5 biji kek juga. Sama macam Molly. Molly ada 1 je. Tapi Raj ada 3 kotak. Dalam setiap kotak tu ada 5 biji kek. Jadi dia kata kira jumlah kek Raj. Okey. Sama juga macam tadi. Apa maklumat dia kita dapat dekat sini? Kita nak cari maklumat dekat Molly ke dekat Raj?
Kita nak cari dekat Molly ke dekat Raj? Raj. Yes, dekat Raj. Kita nak cari dekat Raj. Okay, so kita Molly ni sebagai maklumat tambahan sajalah. So kita akan fokus kepada Raj. Okay, kita akan fokus kepada perbualan Raj ni. Okay. Jadi maklumat yang kita dapat ialah apa dia? Daripada sini dikata ada tiga kotak. Okay, 3 kotak kek. Bila kita tengok 3 kotak ni kita dah tahulah. Kotak ni mestinya kumpulan lah. Okay, 3 kotak ataupun dia sama dengan 3 kumpulan. Okay. Kemudian dia kata dalam setiap kotak tersebut ada 5 biji kek. Okay. So 5 kek itu ialah 5 ahli dalam setiap kumpulan. Okay. Jadi soalan tu minta sama juga macam Jok cakap tadi kan, nampak? Dia punya pattern soalan dia sama. Last kali mesti akan dia minta jumlah kek. Tadi jumlah biskut, lepas tu jumlah apa tadi? Jumlah gambar, lepas tu sekarang jumlah kek. Yang penting dia akan gunakan perkataan jumlah ni sebab jumlah ni menunjukkan tambah. Tambah itu ialah berkaitan dengan darab lah. Okey. Jadi kalau kita nak selesaikan ni, kita dah dapat tadi, kita dapat 3 kumpulan dan ada 5 ahli dalam setiap kumpulan. Maka kalau kita tukar dalam bentuk ayat matematik darab, 3 darab 5 sama dengan berapa jumlah semua ahli. Okey, so kita tukarkan pada bentuk lazim. Jadi 3 darab 5. Berapakah jawapan dia? 3 darab 5? 15. Yes, 15. 5 letak dekat tempat sar, 1 dekat tempat puluh di hadapan dia. Okey. Macam tu. Okay, so jawapan dia 3 darab 5, 15 lah. Ataupun kita masih boleh gunakan tambah berulang, iaitu tadi ada berapa kotak? 3 kotak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Dalam tu ada 5 biji kek. Ni ada 5 biji kek dan ni 5 biji kek. So kita tambah ke 3 kotak punya jumlah kek. So kita akan dapat jawapan 15. Sama juga macam ni. Okey kelas, boleh? Boleh kelas? Boleh. Alright. Okey, jadi itu saja kita punya kelas untuk pagi ni, iaitu penyelesaian masalah darab. Okey, 3 contoh yang cikgu bagi. So cikgu akan bagi soalan latihan tu dalam GC dengan Telegram. Cikgu. Okey, sebelum tu isi dulu kehadiran ni Mana kehadiran? Okey ni, ambil M3. Okey, cikgu akan postkan soalan tu dalam GC dengan Telegram. Nanti buat. Lepas tu pukul 11.30 soalan lain pula. 11.30 kita offline. Lepas tu pukul 12 kita jumpa balik online. Masa tu cikgu akan masuk topik lain. Okey. Kalau yang dah isi kehadiran boleh left lah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih. Okey, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Sama, bye-bye. Bye-bye. Cikgu. Ya? Kenapa ada 2 cikgu? Ini sebabnya tak ada 2 skrin, cikgu pakai handphone yang tu. Oh. Tengok. Dah keluar. Okey. Salam. Bye. Bye.